Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Yuzaidi Yudanis dan anda sedang menonton webinar panas sempena Perhimpunan Agung UMNO Pemilihan UMNO 2013. Jadi kita cuba ini secara inisiatif kecil dari kami daripada Teh Tarik bersama YB dan juga One Agenda. Bersama kita yang dipetua One Agenda saudara Tuan Zul Azhar, yang famous, yang glamour, yang famous Zul Azhar. Apa khabar Zul? Okey, terima kasih. Alhamdulillah saudara Zaidi. Uzaidi, sorry, maaf saya. So kita kali ni kita cuba melalui pemilihan UMNO 2013 ni, review ataupun interview ni kita cuba melalui teknologi, bukan teknologi baru lah, tapi teknologi yang sudah ada di pasaran, iaitu webinar. Jadi kita haraplah kawan-kawan kita cuba gunakanlah, maksimalkanlah untuk kegunaan kita. Jadi Zul, hari ni kita sebenarnya kita ada 30 minit saja. Mungkin kita review ataupun mungkin kita cuba panggil calon. Tapi Zul, apa pandangan you sekarang ni? Kempen ni semuanya kempen panas sekarang. Tiap-tiap malam saya tengok ada himpunan ini, ada himpunan sana tu, ada grup meeting sana, meeting sini. Apa pendapat you sekarang ni? Adakah ini transformasi yang sebenarnya untuk UMNO, Zul? Okey, terima kasih. Soalan yang baik. Yang sebenarnya saya melihat kalau dari segi sudut ini saya agak keliru sebenarnya. Sebab peraturan baru yang memang saya rasa bukan saya saja, tapi ramai lagi yang tidak berapa jelas. Yang mungkin tidak faham sebenar-benar. Sebab ada yang mengatakan tidak boleh openly berkempen dan sebagainya. Tapi kita tengok ada sebahagian tu kempen secara terang-terangan. Makan di hotel, ada perjumpaan, makan berhadapan dengan makanan dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang memang secara open, secara terbuka yang sebahagian calon buat. Jadi apa kata Zul, kita cuba telefon saudara tetamu kita hari ini. Tetamu kita hari ini adalah saudara Irwan Ambak. Assalamualaikum. Ya, video tak ada. Saudara Irwan Ambak salah seorang calon ketua pemuda. Nombor 4. Cuba cerita sikit Irwan, kenapa nak bertanding sebagai calon ketua pemuda? Kenapa tak ketua pemuda bahagian? Baiklah, seperti yang saya pernah wawarkan sebelum ini, tujuan saya menawarkan diri untuk bertanding sebagai calon ketua pemuda Malaysia adalah kerana saya ingin membawa satu agenda nasional yang kepentingannya khasnya adalah bagi pemuda Malaysia. Mungkin boleh share sikit apakah yang agenda utama sekali yang Irwan cuba bawakan pada sebagai ketua pemuda? Seperti dalam penulisan saya di laman blog yang boleh dicapai, saya mengutarakan transformasi sistem kewangan. Kerana ini pada pandangan saya adalah satu perkara yang harus dan amat perlu diberikan perhatian oleh segenap lapisan masyarakat Malaysia, UMNO, tetapi khasnya para pemuda kerana ini melibatkan masa hadapan kita. Kenapa kewangan? Adakah Irwan sebagai background sebagai financial planner, tak silap saya Memang benar saya ada background di dalam bidang kewangan dan juga kerjaya saya yang terdahulu melibatkan secara langsung diri saya di dalam sistem kewangan. Tetapi perkara yang saya bawa ni sebenarnya agendanya adalah untuk memperkasakan ummah untuk masa hadapan. Bukan setakat kerana ia melibatkan kerjaya saya ataupun saya fokus hanya kepada kewangan, tidak. Tetapi pada saya permasalahan ini adalah antara agenda utama yang perlu diberikan perhatian kerana agenda lain yang mungkin dibawa oleh calon-calon lain, pada saya itu semua perkara yang current affairs ataupun perkara yang walaupun perlu diberikan perhatian, tetapi kita perlu melihat kepada masa hadapan kita. Ini perkara yang besar Irwan. Boleh ke sebagai ketua pemuda, katakanlah Irwan jadi ketua pemuda, boleh ke membawa agenda begini? Well, seperti
kata pepatah, everything starts somewhere. Jadi ini adalah langkah permulaan saya. Dan sebagai Ketua Pemuda Malaysia, platform ini adalah platform yang terbaik untuk mengutarakan perjuangan ini kepada Presiden UMNO yang juga merupakan Perdana Menteri Malaysia. Jadi sekiranya suara pemuda di dalam agenda yang saya rasa amat penting ini dibawa ke hadapan, maka saya yakin ia akan mendapat perhatian yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Presiden UMNO juga. Ramai yang menyatakan yang Irwan ni sebenarnya proksi penyandang Ketua Pemuda Khairy Jamaluddin. Betul ke tidak? Saya sudah ulas perkara ini dah beberapa kali lah dalam wawancara yang terdahulu. Memang isu ni memang tidak benar kerana apabila saya berhasrat untuk bertanding, menawarkan diri bertanding jawatan tersebut pada awal Julai, memang tidak saya ketahui pun mana-mana calon lain akan tampil ke hadapan, dan saya sendiri mengambil inisiatif untuk memberitahu Ketua Pemuda yang current Ketua Pemuda iaitu YB Khairy. Kenapa nak beritahu ni? Kita masih hormati Ketua Pemuda yang sedia ada kan. Jadi saya orang yang memang respect protokol. Apa hubungan antara Irwan dengan YB Khairy? Secara kebetulannya YB Khairy adalah suami kepada sepupu saya, Nori. Ada soalan, Zul? Okey, Assalamualaikum Saudara Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah calon nombor 4 untuk kerusi Ketua Pemuda UMNO. Cuma macam tadi Uzaidi ada bertanya, sebenarnya kita dari segi media sosial saya tidak melihat terlalu promosi yang hebat daripada tim saudara sendiri. Apakah saudara menggunakan platform lain untuk mendekati anak muda? Saya sebenarnya baru mula berkempen di laman media sosial semenjak semalam. Setelah UMNO Pusat berasmikan senarai muktamad calon-calon yang bertanding. Mungkin adakah daripada hari ini, lebih kurang 3 hari, 3-4 hari ini, adakah Irwan nak fokuskan lebih pada media sosial ataupun mungkin pada media-media yang lain, Irwan? Sebelum ni saya telah memenuhi undangan daripada beberapa pihak yang mewawancara saya, termasuk akhbar dan media utama, dan juga web TV. Tetapi bermula daripada semalam, apabila senarai calon telah dimuktamadkan, maka saya akan melakukan kempen yang lebih bernas di social media lah, online. Baru-baru ni salah seorang daripada 5 orang yang layak bertanding, Saudara Syed Rosli, dia ada membuat satu kenyataan akhbar tentang dakwaannya menyatakan bahawa Yang Muhammad Khairy Jamaluddin menyalahgunakan kedudukannya sebagai menteri untuk berkempen. So bagaimana pandangan saudara, dan apakah benar dakwaan setengah-setengah orang melihat daripada luar bahawa kempen yang dibenarkan oleh UMNO sekarang ini, peraturan yang dibenarkan UMNO sekarang ini memihak kepada incumbent ataupun orang yang memang dah ada nama? Apa pandangan saudara? Pada pandangan saya, tidak dinafikan penyandang dan juga calon yang berportfolio memang mempunyai wadah yang lebih luas dan terbuka untuk mereka menampil ke hadapan. Tetapi sekiranya para perwakilan dapat mengambil peluang ini sebagai pemilih yang matang, saya rasa untuk mereka mencari maklumat mengenai calon-calon lain amat mudah sekali. Kalau contohnya bagi saya lah sendiri kan, kalau mereka pergi ke Google, search nama saya, memang semua maklumat saya keluar. Jadi pada saya, dengan kehadiran social media dan online platform ni, it's a level playing field lah bagi semua calon-calon yang bertanding. Apa pesanan Saudara Irwan pada mereka ni yang sedang menonton live sekarang ni? Pesanan saya ringkas saja. Saya menawarkan diri kerana saya ingin membawa satu agenda nasional yang saya rasa agak penting bagi para pemuda khasnya di Malaysia. Jadi perwakilan perlulah mengambil langkah yang bijak untuk membuat pilihan yang tepat dan mengambil inisiatif untuk mencari maklumat mengenai calon-calon yang mereka ingin pilih secara sendiri sekiranya maklumat tersebut tidak sedia ada di dalam media konvensional.
Jadi saya mengharapkan para perwakilan dapat membuat pemilihan yang terbaik bagi kali ini. Ambillah peluang dan manfaat yang diberikan dalam transformasi UMNO ini untuk membuat pilihan bagi masa hadapan anda. So kami daripada Teh Tarik bersama YB dan juga One Agenda mengucapkan all the best pada saudara Irwan. All the best. Terima kasih kerana mengundang saya. Dapat alhamdulillah dapat bertanyakan kenapa beliau nak bertanding sebagai ketua pemuda. Di blog dan mengatakan beliau ni adalah proxy lah, beliau ni saja untuk memecah belahkan lah undi lah, cakap-cakap pasaran dan itu cakap-cakap pasaran di bawah pasaran sebab bila macam Irwan kata tadi, bila kita Google Irwan Ambak kan, ini daripada keluarga Allahyarham mertua Khairi itu sendiri. Yes. So jadi ada kemungkinan very subjektif dan orang melihat kenapa sepupu ataupun saudara sendiri nak bertanding, dan apa yang Irwan katakan tadi seolah-olah mesej tu tak sampai kepada Khairi selama ni. YB Khairi tak dapat mesej Irwan tu. Apakah mereka ni ada masalah keluarga, tak boleh bincang sekali dan sebagainya. Dan rakyat melihat contohnya. Contohnya saya bimbang takut nanti disalahartikan oleh rakyat kenapa mesej itu tak boleh sampai walaupun dekat. Apalagi kita rakyat yang jauh, bagaimana kita nak sampaikan mesej ini kepada orang yang nama menteri dan sebagainya. Dan kalau tengok baru-baru ni salah seorang calon, saya ada tanya tadi cuma audio saya kurang jelas salah seorang calon yang bertanding PAP ni ada buat dakwaan menyatakan bahawa incumbent sekarang ni yang Muhammad Khairi menyalahgunakan dana kementerian, platform kementerian untuk berkempen dan sebagainya. Walaupun Irwan membuat kenyataan tadi tak ada kesan sebab boleh Google dan sebagainya. Tapi saya tak rasa semua pemuda pakai smartphone dan saya tak rasa semua pemuda akan Google untuk mencari dari data orang tu di belakang. Melainkan secara in person datang di depan itu lebih menarik. Kita tahu media sosial kita tak deny, tetapi ini memberi kelebihan kepada yang saya sebut tadi kepada orang yang ada jawatan sekarang. So dan saya telah memerhatikan dalam sesi pengenalan calon, saya tak nampak saudara Irwan, mungkin saya tak berkenal sangat, tapi yang Muhammad incumbent tu tak ada pergi pun sesi pengenalan calon, sedangkan ketua menteri dan menteri besar yang lain terpaksa turun meninggalkan kerja rasmi hanya kerana untuk memperkenalkan diri. Jadi ini satu kelebihan yang saya lihat tidak memihak kepada orang baru. Bagaimana orang baru yang datang dengan idea baru untuk berada sama-sama di barisan hadapan. Zul, lagi-lagi pun dengan apa dipanggil terms and condition yang agak strict dan tidak menentu Mungkin ini kali pertama lah peraturan seperti ini dibuat. Ini satu transformasi. Kita puji ini satu perubahan yang cukup berani dan cukup hebat yang cuba dibuatkan oleh kepimpinan Yang Muhammad Presiden. Cumanya penambahbaikan tu harus dibuat dengan lebih gitu, dan sepatutnya ada leniency dan juga jangan terlampau firm lah. Maksud saya ada part yang dia tak kena dan dia jadi tegas. Ada part yang orang patut melihat dia tidak berapa tegas kerana ini peraturan baru, dia menjadi tegas. Dan kita tengok, kalau tengok di Facebook sekarang panas, ada yang mempertikaikan ada calon yang tak sepatutnya boleh bertanding, kemudian dibenarkan bertanding semula, dan ini memberi persepsi bahawa pihak jawatan kuasa pemilihan itu tidak rigid part ini. Dan ada juga suara-suara sumbang yang komplain benda-benda lain, tapi ada part lain yang kadang-kadang jawatan kuasa ini terlampau rigid. Jadi ini yang harus dilihat serius. Dan saya mengharapkan ianya memberi manfaat dan kebaikan kepada umum yang mahukan melihat perubahan. Tapi niat tu memang baik. Transformasi niat pemimpin kita amat baik cukup cantik. Peluang pada semua yang ingin menawarkan diri sebagai calon. Tu niat tu kita kena pujilah Zul. Kita appreciate. Kita bagi markah lah, appreciate lah. Ada mungkin Zul boleh highlightkan cerita-cerita menarik di media baru Okey, pagi ini saya ada terbaca satu yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia, Menteri Penerangan Komunikasi dan Multimedia mempelawa mana-mana calon yang bertanding naik Presiden UMNO ataupun sayap-sayap
parti UMNO Aha. they are welcome untuk sekiranya berhasrat untuk mengadakan debat. Sekurang-kurangnya ini satu platform terbuka untuk membolehkan, kalau kita katakan dalam konteks ini saya bercakap tentang kalau kita katakan peringkat tertinggi Majlis Tinggi, Naib Presiden dan sebagainya, mereka membenarkan 146,000 orang menilai mereka secara terbuka, secara sama rata. Begitu juga kalau dengan sayap parti dan sebagainya, lebih daripada 70,000 yang layak mengundi itu dibenarkan akses secara langsung untuk menilai calon-calon mereka. Maknanya ini kesamarataan yang kita nak tengok, dan saranan yang Berhormat Menteri itu cukup cantik dan saya menyambut baik. Cumanya kita nak tengok keberanian ataupun kesanggupan calon-calon yang ada untuk berdepan dan tampil untuk berdebat. Sebab kita melihat kalau melalui debat ini mungkin secara langsung mereka boleh menyatakan visi mereka langsung kepada semua rakyat Malaysia yang nak tengok. Sebab we are talking about future UMNO, future Malaysia yang akan datang, UMNO yang akan datang. So perubahan yang macam mana, visi yang macam mana orang nak tahu. Jadi melalui debat ini mungkin satu langkah baik, dan saya mengharapkan siapa juga yang bertanding maupun di peringkat tinggi ataupun sayap yang memegang jawatan yang bakal penting feeder kepada UMNO peringkat tertinggi dan sebagainya untuk menyahut saranan ini, dan berdebat, bukan berdebat maknanya muzakarah secara langsung di depan publik melalui TV, mainstream media, supaya rakyat pengundi lain boleh menilai. Good idea. Tapi Zul, ada yang mengatakan debat ni selalunya dia split. Ada yang tim A, tim B akhirnya. Jadi dan berpecah dan mulalah bermusuh-musuhan. Mungkin juga saya lebih pada wacana di mana mereka boleh cerita sikit apa visi mereka, visi dan misi, dan mungkin perwakilan boleh bertanya direct pada calon-calon sendiri, bagaimana yang kita telah sediakan platform yang acara baru-baru ni Zul bersama dengan One Agenda, wacana panas bersama dengan calon naib ketua pemuda. Mungkin model tu ataupun mungkin acara tu lebih sesuai untuk sekarang, ataupun adakah debate lebih bagus, Zul? Bergantunglah sebenarnya konsep dan juga pengisian program tu sendiri. Debat tu lebih kepada menguntungkan kepada mereka yang biasa dengan public speaking dan sebagainya. Tetapi kalau dari segi wacana, is a two-way communication dan sebagainya, itu lebih menampakkan misi dan visi calon. Dan yang sebenarnya saya bersetuju kepada wacana. Sebab ini tidak lebih memberatkan kepada perkataan yang cukup berat, debat, dan ended up dia akan jadi macam kita kata split lah. So kalau wacana ini cuma pencambahan idea, pemberian poin-poin yang dirasakan perlu dibuat dan sebagainya, itu yang wacana lebih baik. Tetapi itu mungkin term yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Cumanya pengisian tu nanti mungkin pihak penerbit akan bincang dengan pihak yang terlibat. Tapi saya sokonglah langkah ini sebab ini memberi keadilan kepada semua yang tadi. Ya, sementara tu kita juga di media baru saya dapati di Twitter semalam penyokong-penyokong salah satu orang calon ketua pemuda iaitu Akram, saudara Akram penyokong-penyokong beliau terus mendesak pada penyandang ketua pemuda untuk berwacana ataupun untuk berdebat, tapi agak malang kita penyandang tidak menjawab, mungkin sibuk dengan schedule beliau. Tapi mungkin perwakilan berharap sangatlah berinteraksi dengan semua ketua pemuda supaya tahu misi dan visi, dan mungkin platform wacana ni agak sesuai, Zul? Ya, saya amat setuju. Dan sekurang-kurangnya bila dengan wacana ni dia bukan setakat berdebat dua calon dan sebagainya, dan sebab pemuda ni ada 5 calon yang bertanding kalau tak silap saya. Dan saya amat simpati dengan calon-calon yang tidak berapa popular dan tidak mempunyai rangkaian media sosial yang baik, dan mereka ni agak ketinggalan. Jadi, tapi mereka punya semangat juang yang tinggi juga. Mereka kerana sayangkan UMNO, mereka melihatkan mereka boleh membantu melakukan perubahan dalam UMNO, sebab itu mereka bertanding. Dan mereka nampak ada kelemahan yang menyebabkan mereka terpanggil untuk bertanding. Jadi untuk mereka diberi jalan mengenengahkan cara yang lebih profesional, cara yang lebih terang-terangan, itu satu langkah baik, dan saya sokong, dan saya tak kiralah bagaimana caranya, dan saya menyeru agar siapa juga yang mendengar ataupun calon-calon yang mendengar, baik
pihak penyandang maupun calon-calon yang menawarkan diri untuk menyahut panggilan ini. Berlaku adil kepada rakyat, anda memang berani dan saya tahu mereka semua hebat-hebat dan boleh lakukan. Ya, itu dia. Kami penganjur mengucapkan banyak terima kasih pada saudara Zul yang sudi meluangkan masa. Saya tahu beliau sibuk dengan jadual beliau, dan juga pada saudara pada Irwan juga sekarang ni berada di antara roadshow tak silap saya roadshow yang dianjurkan oleh UMNO, dan terima kasih pada beliau kerana sudi meluangkan masa juga pada dengan kami. Jadi insyaAllah kita akan adakan rancangan ini setiap hari sampai 12 hari bulan ini, countdown to pemilihan UMNO 2013 pemuda, terutama Kelip Pemuda, 12 hari bulan ini. Jadi kita akan jumpa lagi insyaAllah esok hari. Assalamualaikum.